ذريته وقرابته والصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. أما بعد. Yang saya mulakan Al-Fadhil Tuan PTA sekaligus pengurusi masjid, selesai yang saya mulakan Ashabul Fadilah tuan-tuan imam, barisan ahli tata kuasa masjid, ayahanda-ayahanda, tuan haji, tuan-tuan hadirin muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan lagi kita pada malam ini dalam meneruskan lagi insya-Allah bacaan kita daripada kitab Bahrul Mazi pada jilid yang ketiga. Dan insya-Allah kita akan menyambung lagi bacaan kita pada hadis yang ke-35. Ya, hadis yang ke-35. Seperti yang sama-sama kita maklum tuan-tuan, kitab Bahrul Mazi ini ialah kitab yang berasaskan kepada hadis-hadis Imam Tirmizi, Imam Tirmizi, Jadi sebab itu kita melihat secara umumnya hadis di penghujung hadis dia tidak menyebut rawahu siapa-siapa. Kerana secara amnya memang hadis itu adalah himpunan daripada hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hanya antara keistimewaan hadis Imam Tirmizi ini ataupun Sunan Tirmizi ini ialah dia di penghujung hadisnya dia akan sebut hadis ini hasan ataupun sahih, ataupun pada darjat yang macam mana. InsyaAllah tuan-tuan, kita pada hadis yang ke-35 kita baca dulu hadis. An Anas bin Malik qala kharra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an farasin fajuhisha fasalla bina qa'ida fasallaina ma'ahu qu'udan thumma ansarafa faqala innamal imamu aw innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa iza kabbara fakabbaru wa iza raka'a farka'u wa iza rafa'a farfa'u wa iza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu wa iza sajada fasjudu wa iza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Hasan sahih. Itu keistimewaan hadis sunan-sunan Imam Tirmizi ini. Dia di penghujungnya dia tak sebut perawinya siapa, sebab memang perawinya keseluruhannya adalah perawinya adalah Imam Tirmizi. Hanya dia kemudiannya membuat apa kita kata jarah ataupun membuat kupasan tentang martabat hadis, maka katanya hasan, sahih. Tuan-tuan Allah sekalian, kita tengok makna dia. Daripada Anas bin Malik, katanya telah jatuh satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kuda. Nabi terjatuh kuda, maka terkupas
ataupun terkelopik lukalah kulit baginda sallallahu alaihi wasallam, maka semayanglah ia dengan kami duduk. Maka semayanglah ia dengan kami, Nabi semayang duduk. Maka semayanglah kami serta baginda sallallahu alaihi wasallam juga dalam keadaan duduk. Kemudian berpaling ia, maka sabdanya, hanya senya imam itu atau hanya senya dijadikan imam itu supaya diikut dengannya. Maka apabila takbir, maka bertakbirlah sekalian kamu. Dan apabila rokok, maka rokoklah sekalian kamu. Dan apabila bangkit, maka bangkitlah sekalian kamu. Dan apabila berkata ia sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah olehmu Rabbana walakal hamd. Dan apabila sujud ia, maka hendaklah sujud sekalian kamu. Dan apabila sembahyang ia duduk, maka sembahyang kamu duduk sekaliannya. Hadis hasan sahih. InsyaAllah tuan-tuan, itulah hadis yang pertama. Tapi mungkin oleh kerana huraiannya agak panjang, kita tengok juga dia punya huraian pada hadis yang ke-35 ini. Masalah 184. Pada menyatakan hadis apabila sembahyang imam itu hal keadaannya duduk, maka hendaklah sembahyang sekalian kamu akan sembahyang duduk juga. Tuan-tuan, siapa ada pengalaman agama? Saya pun tak ada pengalaman sebenarnya, tapi kebetulannya ada seorang sahabat saya, sama-sama waktu itu sama-sama mengajar juga di Bagan Serai. Berlaku di tempat dia. Berlaku di tempat dia, kebetulannya imam tu tengah semayang duduk. Tapi tengah semayang, tengah semayang duduk. Saya tak ingatlah rakaat ke berapa. Jadi ustaz tu kata udah jemaahnya jadi dua. Setengahnya duduk, setengahnya berdiri. Kan? Yalah, yang duduk tu gambarnya dia pernah dengar hadis ni. Imam duduk, aku kena duduk lah. Kan? Yang berdiri tu dia kata mana mau aku boleh berdiri. Kan? Imam pun tadi memang berdiri. Kalau imam tu awal-awal lagi duduk dan tu kena tarik ke belakang punya. Tapi ini dia tengah semayang. Mungkin berlaku tuan-tuan. Saya sendiri pernah ada pengalaman, memang tiba-tiba lutut kita lembik. Kan kita terasa tak boleh nak bangun dah. Kan? Jadi kalau macam tu kita terus duduk je lah. Tapi kebetulannya memang saya tak jadi imam lah waktu tu semayang sunat. Tak apalah, kita nak bangun tu rasa tak mahu bangun. Tak boleh bangun dah. Jiran saya kebetulannya minggu lepas dia keadaannya begitulah. Dia masuk bilik air, kemudian lututnya lembik, dia pun terus jatuh, tak boleh bangun. Pagi tadi lepas subuh meninggal. Tak ada apa-apa, kata suaminya bawa pergi hospital, tak ada darah tinggi, tak ada apa-apa. Tapi antara itulah, hanya dia bukan jatuh dalam bilik air tu, dia jatuh slow aja. Sebabnya lutut tu tak boleh nak bertahan. Dia rasa lemah, dia lembik gitu, terus jatuh. Tapi yalah, Allah permudahkan urusannya supaya tidak menjadi beban kepada suami dan anak dan sebagainya. Pagi tadi pun meninggal. Okey tuan-tuan, jadi kalau berlakulah keadaan ini, macam mana gayanya ya? Okeylah, dari hadis ini menjelaskan kepada kita, dan kita tengok penerangannya. Saya tidak bermaksud adakah hadis ini menjadi amalan mazhab kita, kan? Tapi tuan-tuan, kita tengok dulu persoalannya. Kemudian katanya lagi, maka hadis ini pada menyatakan semayang imam itu hal keadaannya duduk, maka hendaklah semayang sekalian kamu semayang duduk juga. Okey, pada masalah ini ya saudaraku, akan datang dan keterangannya baginya ada ikhtilaf ulama. Okey, maknanya memang ada pandangan para ulama dalam isu ini. Maka dengarlah katanya. Antara hadis yang menjadi panduan sebahagian daripada ulama ialah hadis ini tadi. Hadis yang telah kita bacakan diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya telah jatuh Rasulullah daripada seekor kuda yang ditunggangnya, maka terkupaslah kulit rusuk baginda di sebelah kanan sehingga menyakitkan baginda dan Nabi tidak mampu untuk semayang berdiri. Kalau kita perhatikan tuan-tuan, dalam sejarah Nabi ini berapa kali Nabi pernah semayang duduk? Yang fardu lah, yang fardu. Yang sunat tak jadi isu lah pun. Tapi yang fardunya, kalau ikut riwayat-riwayat yang masyhurnya tuan-tuan, Nabi ni hanya semayang duduk. Pertama dalam peristiwa ini, dalam peristiwa Nabi jatuh kuda ni. Yang kedua ketika Nabi uzur di di pengakhiran ataupun di hujung-hujung saat sebelum kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan?
Jadi itu antara yang pernah Sayyidina Abu Bakar, waktu itu Sayyidina Abu Bakar jadi imam, yang kemudiannya sahabat-sahabat berbunyi-bunyi, bertasbih, dan Sayyidina Abu Bakar tak tahu apa benda masalahnya. Rupa Rasulullah dah datang. Kan ini, jadi dikatakan itu antara beberapa peristiwa yang jelas kelihatan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam keadaan duduk, ya. Hanya Nabi ni tuan-tuan, dia satu benda yang kita kena faham. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalau dia ada, dia sembahyang duduk ke sembahyang macam mana ke mana, semua orang kena ikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ada imam lain, tak ada. Dia tak ada imam dua waktu tu. Ya, memang hanya Rasulullah lah ketua para imam, jadi Rasulullah lah yang hanya layak menjadi imam, ya. Melainkan yang diizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun pernah kita bincangkan dulu, dalam seramai-ramai sahabat hanya ada 2 orang sahabat saja yang pernah menjadi imam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya ramai sahabat 124,000 lebih kurang tuan-tuan sahabat Nabi itu, tapi yang pernah menjadi imam hanya 2 orang saja kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia Sayyidina Abu Bakar, ya, dan juga Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf. Kemudian katanya lagi tuan-tuan, maka datanglah waktu sembahyang. Pada masa itu baginda masih sakit. Kata Anas, fasalla bina qa'idan, sembahyanglah baginda akan sembahyang fardu hal keadaannya duduk. Lagi ia menjadi imam. Ya, Nabi sembahyang duduk dalam keadaan baginda imam. Apa kata lagi? Kemudian kami turut sembahyang dengannya. Kemudian kami turut sembahyang dengan berdiri, kerana tiada kami ketahui apabila sembahyang imam dengan duduk, maka pasti ikut turun sembahyang dengan duduk sepertinya. Waktu tu dia kata Anas, sahabat-sahabat sembahyang berdiri, Rasulullah sembahyang duduk. Sahabat-sahabat sembahyang berdiri. Apabila dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kami sembahyang berdiri, tidak duduk seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi isyaratkan kepada kami sembahyang duduk sepertinya. Ya, fasallaina ma'ahu qu'udan, maka sembahyanglah kami sertanya sembahyang duduk hinggalah akhir. Okey tuan-tuan. Di awal tadi kita dah sebut dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang kalau imam sembahyang duduk, adakah semestinya makmum sembahyang duduk. Okey, itu baru matan hadis yang dan persoalan 184. Persoalan 185. Masalah imam sembahyang duduk, apa hukum makmum? Adakah makmum itu sembahyang berdiri atau sembahyang duduk? Baru kita masuk hukum. Baru kita masuk hukum. Jadi tadi hanya matan hadisnya begitu. Sekarang kita tengok dia punya hukum dia. Okey. Menurut sebahagian para ulama, dalam menjawab soalan ini, dia kata, ya saudaraku, pada masalah 184, zahirlah hadis ini menunjukkan dalil atas sembahyang itu pasti menurut imam, yakni duduk imam, nescaya duduklah makmum. Itu zahir hadis. Zahir hadis, kalau imam sembahyang duduk, maka makmum kena sembahyang duduk. Dan tambahan atas itu, sambungan hadis itu, Nabi menyuruh pula lagi. Bahkan Nabi menyuruh. Bila tengok sahabat sembahyang berdiri, Nabi kata, hey, duduk. Aku pun sembahyang duduk, kau orang pula sembahyang berdiri. Duduk. Ada 2 kat situ. Yang pertama, Nabi sembahyang dalam keadaan duduk. Sahabat masih lagi sembahyang berdiri. Tapi kemudiannya Nabi menyuruh duduk, dan akhirnya semua sahabat sembahyang duduk seperti mana Nabi sembahyang duduk. Kata Imam Nawawi, tuan-tuan, sekarang kita baru masuk isu fiqahnya. Baru masuk dia punya isu fiqah dalam hal ini. Maka telah bersalahan ulama pada masalah ini. Satu kumpulan ulama berpegang zahir hadis ini tadi. Yakni berkata ia makmum sembahyang ia menurut sembahyang imam. Kalau imam sembahyang duduk, makmum kena sembahyang duduk. Maka setengah daripada ulama yang berpegang begini ialah Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam Auza'i. Yang berpegang kepada bahawa kalau imam sembahyang duduk, makmum kena sembahyang duduk, itu adalah pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam Auza'i. Dan berkata pula Malik rahimahullah, makna Imam Malik rahimahullah, tiada harus sembahyang orang yang kuasa berdiri di belakang imam duduk. Imam Malik kata tak boleh. Apa pasal pula yang duduk tu imam? Itu hal dia lah. Kita mampu berdiri, kita kena berdiri. Itu kata Imam Malik. Tiada harus diikut. Tiada harus diikut. Maknanya tak perlu ikut. Imam Malik kata tak perlu. Sebab yang duduk tu imam, yang berdiri tu kita. Masing-masing ada
kemampuan. Kalau imam tak mampu untuk berdiri, dia duduk, itu hal dia. Yang kita pula mampu berdiri, jangan ambil kesempatan pula mentang-mentang imam duduk, kita pun tumpang duduk. Tak boleh. Begitu ya. Kata Imam Abu Hanifah dan Syafi'i dan jumhur salaf rahimahumullah, tidak harus bagi orang yang kuasa semayang berdiri bahawa semayang ia di belakang imam duduk, melainkan berdiri juga. Nampak? Ya, jadi maknanya sebab itu dia kata jumhur mengatakan bahawa, kalau kita tengok tadi daripada 4 mazhab, hanya Imam Hambali yang mengatakan bahawa kalau imam semayang duduk, makmum semayang duduk. Sebaliknya, pandangan Imam Malik, pandangan Imam Syafi'i dan pandangan Imam Abu Hanifah, kalau imam semayang duduk, maka hendaklah makmum sembahyang berdiri. Ya. Jadi asasnya dekat mana? Asasnya tadi jugalah kembali ke balik bahawa yang duduk itu kerana masalah dia, yang berdiri itu kerana kemampuan kita. Makmum boleh berdiri, maka makmum kena berdiri. Ya. Dan ini menunjukkan bahawa tuan-tuan, dia ada kembali balik dalam isu-isu fiqah kita sebelum ini. Sebab imam ini ialah, kalau kita terutamanya di Malaysia, ini kita melihat merujuk kepada imam itu adalah orang yang dilantik oleh sultan. Yang dilantik oleh sultan. Ya. Sebab bila itu tahap dia, ya. Maka sebab itu kita tak boleh pula sewenang-wenangnya oleh kerana dia tak mampu. Ya. Kita kata kamu tak boleh jadi imam lah. Ya. Kamu tak boleh jadi imam. Tapi sebaik-baiknya imam tu kalau dah tahu tak boleh berdiri, letaklah jawatan. Tapi dia tak mahu pula letak jawatan. Tu payah juga tuan-tuan. Tak ada katanya, saya belum cukup umur lagi, muda lagi katanya. Syarat katakan 60 katanya, contohlah. Dia tak nak katanya. Sudah. Jadi biasanya hal-hal macam ini kita akan hunding lah yang sebaiknya. Tapi kalau berlakulah dalam hal-hal fiqah begitu, nak buat macam mana ini? Nak buat macam mana? Jadi pandangan Imam Hambali, makmum semua kena duduk, tapi pandangan yang lainnya mengatakan bahawa makmum tetap kena berdiri. Apatah lagi tuan-tuan, kalau isu yang saya sebutkan tadi, tengah semayang imam duduk. Tengah semayang imam duduk. Memang berlaku dalam keadaan mungkin sesuatu tadi, lutut lembik dan sebagainya, imam tu nak bangun-bangun tak boleh, dia pun terus duduk aja. Allahu Akbar. Ini bangun rakaat ketiga ni, tapi imamnya tak ada. Imam tak ada, suara panjang, suaranya Allahu Akbar, dah tak bangun imam pun. Rupa imam dah duduk. Kalau begitu, secara asasnya Imam Nawawi menyebut bahawa kita perlu berdiri. Perlu berdiri. Imam kekal lah dia duduk. Dia kekal duduk. Okey, masalah makmum berdiri menurut imam duduk dan dalilnya. Sekarang ni kita pergi pula kepada persoalan yang berikutnya. Kalau yang pertama tadi mengatakan kalau imam duduk, selesailah, itu dah ada dalilnya. Kalau di sini pula, di mana pula dalilnya? Ya saudaraku, dalam masalah ini telah diterangkan khilaf ulama pada semayang berimamkan imam duduk. Maka pada mazhab kita Syafi'i, tiada harus bagi orang yang kuasa berdiri menurut imam yang duduk, melainkan dengan berdiri juga. Kan? Itu clear. Segi fiqahnya dah clear dekat situ. Tiada harus kita duduk. Apabila imam duduk, maka tiada harus kita duduk. Okey. Kata Nawawi, bermula hujjah Imam Syafi'i dan jumhur salaf atas yang demikian itu dengan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia dalam sakit wafatnya, kemudian daripada berlaku seperti dalam hadis pada masalah 184 tadi, hal keadaannya duduk dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan sekalian orang yang di belakangnya berdiri. Tuan-tuan, hujah ini pula ialah okey. Sekarang ni kita tengok, ni yang saya sebut tadi. Berapa kali antaralah yang pernah direkodkan Nabi semayang duduk ni, Nabi dalam keadaan baginda imam dan semayang duduk, berapa kali? 2 kali. Pertama dalam isu hadis yang pertama yang kita baca tadi. Yang kedua dalam isu Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Kemudian bunyi sahabat-sahabat bertasbih menunjukkan Rasulullah datang. Dan kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Salihin, tuan-tuan, sampai Sayyidina Abu Bakar toleh. Sampai Sayyidina Abu Bakar toleh. Tak tahu apa bendanya, subhanallah. Apa benda subhanallah pun? Tak tahu. Sayyidina Abu Bakar tak tahu apa benda subhanallah tu. Rupanya Rasulullah datang. Rasulullah sakit-sakit tadi, Rasulullah ngesut-ngesut datang juga. Jadi sahabat subhanallah lah sebab Rasulullah datang.
Sayyidina Abu Bakar sampai memandang. Sebab tu dari segi fiqahnya, kalau ada masalah subhanallah yang imam tak tahu ni, pandang aja, tengok. Tapi janganlah sampai ke belakang langsung. Itu tak boleh lah pula. Maksudnya toleh begitu. Maknanya kepala sahaja, bukan dada kalau berubah habislah, batal lah semayang ya. Maknanya kepala boleh pandang apa benda subhanallah tadi ni. Ada orang meninggal ke apa ke, kita tak tahu, imam tak tahu, dia tengah berdiri elok, tengah baca ke apa, bukan nampak, bukan tahu, tak ada salahnya apa-apa pun. Dia ada beza tuan-tuan. Kalau jatuh tak cicak, dia tak ada subhanallah kan. Kalau jatuh tak cicak, jangan subhanallah. Nanti imam penen tu subhanallah, apa benda ni kan. Dia kalau tak cicak, itu dia namanya rampas kuasa namanya. Terus je datang tolak je imam tu ke tepi. Dia tak ada apa-apa dah tu. Yang tu tak boleh buat apa, sebab memang imam ada najis, dia tak ada subhanallah lagi kat situ. Tapi tuan-tuan, dalam isu ini subhanallah ini, dalam keadaan tak tahu apa-apa, maka Sayyidina Abu Bakar terpaksa memandang, kita kata memalingkan kepalanya sedikit, melihat apa sebenarnya yang terjadi. Dan dia nampak rupanya Rasulullah datang. Nampak Rasulullah dah datang. Okey, di sinilah hujah yang mengatakan diri pula. Hadis yang pertama tadi itu hujah mengatakan kalau imam duduk, makmum duduk. Hujah Imam Syafi'i, Salafus Salih, termasuk Imam Malik dan juga Imam Hanafi, dekat mana pula kalau imam berdiri, makmum tak perlu berdiri, imam semayang duduk, makmum tak perlu semayang duduk. Hujahnya di sini. Dia kata dalilnya ialah bahawasanya Nabi SAW sakit baginda, sakit wafat itu, kemudian daripada berlaku seperti mana dalam hadis yang telah kita bincangkan sebelum ini, katanya, dan dia kata hal keadaan baginda duduk dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan sekalian orang yang di belakangnya berdiri. Sebenarnya bila Rasulullah dah datang tu, maka Sayyidina Abu Bakar undur. Sayyidina Abu Bakar undur. Membiarkan Rasulullah sebagai imam. Maka Sayyidina Abu Bakar undur dan Sayyidina Abu Bakar menjadi makmum, kerana memanglah tidak wajarlah kalau Rasulullah ada, orang lain menjadi imam, maka Sayyidina Abu Bakar undur, dan mereka sembahyang dalam keadaan berdiri. Di sini hujahnya pula. Ini yang kadang-kadang kita inilah tuan-tuan, lebihnya ulama-ulama dulu dah menyusun semua bendanya. Hadisnya ada dalil menunjukkan bahawa memang makmum duduk, ada dalil menunjukkan bahawa makmum berdiri. Jadi dalam hal ini kita terbuka untuk menerima dan bahkan memilih, mazhab kita Syafi'i memilih untuk sembahyang berdiri, makmumnya berdiri sekalipun imamnya duduk. Kata Syafi'i dalam bermula pekerjaan suruh Rasulullah seperti dalam masalah 184 dinasahkan dia dengan hadis ini. Ni timbul isu mana dulu mana kemudian. Kalau yang kemudiannya berdiri, yang awalnya dulu duduk, itu mansuh. Hukum yang pertama itu mansuh dengan hukum yang kedua. Sebab yang kedua tu lebih lambat, yang pertama tu lebih awal. Jadi keadaan yang lebih awal tadi telah dimansuhkan oleh keadaan yang kedua, iaitu di mana dalam kisah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya tadi, maka Rasulullah datang dan Rasulullah menjadi imam dalam keadaan baginda duduk, Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang menjadi makmum kekal berdiri. Jadi peristiwa itu adalah dekat-dekat dengan kewafatan baginda. Sedangkan yang di awal tadi lebih awal, maka itu namanya mansuh, dinasahkan dia, mansuh hukumnya. Dia kata jadi bermula pekerjaan suruh Rasulullah dalam masalah yang kita baca tadi, dinasahkan dia dengan hadis ini, bahawasanya Rasulullah SAW sembahyang ia dengan segala sahabatnya dalam sakit yang hampir wafat, padanya hal keadaannya duduk dan segala sahabat di belakangnya berdiri. Nampak dia ada dua hadis. Ini yang kita tak boleh, ini yang kita perlukan. Kita ni tuan-tuan, kalau sekadar baca hadis kita terus nak buat, mesti ada panduan para ulama, sebab kita tak tahu secara keseluruhan kandungan apa yang terjadi, apa yang berlaku, mana hukum yang awal, mana yang kemudian nasikh mansuhnya kita tak tahu, mana yang telah mansuhnya kita tak tahu, jadi kita pegang satu hadis, kita jumpa, kita terus nak pegang, sedangkan ada lagi hadis yang kemudian kita tak tahu pun asbabul wurud hadisnya apa dan sebagainya. Yang inilah yang akhirnya timbullah apa yang kita selalu sebut hari ini, kita ikutlah mazhab, ikut mazhab. Antara lainnya kerana kita pun tak mampu untuk nak mengkaji sebegitu banyak hadis-hadis Nabi SAW ni. Hadis saja yang ada pun tak terbaca tuan-tuan, bukan kata kaji, baca pun tak habis, kan? Bila pula kita nak pandai-pandai sendiri? Jadi apa yang dah ada ni dah dibentangkan oleh para ulama ni, kita ikut ajalah.
Ya. Kita pun tak layak lah tuan-tuan. Ya, nak tu nak apa? Nak jadi mujtahid. Ya, bukan kata mujtahid mazhab, mujtahid mutlak tak boleh, mujtahid mazhab tak boleh. Ya, nak jadi mujtahid yang kecil pun tak boleh tuan-tuan. Ya. Belajar pun tak habis, bila masa nak jadi mujtahidnya? Ada. Ya. Saya sebut hari tu kat tuan-tuan. Ya, hari ni tuan-tuan, ulama dulu yang dipanggil imam itu, mereka ni sekurang-kurangnya hafaz ataupun mendalami 100,000 hadis. Ya. Dulu itu yang mau dapat nama imam tu. Yang mau dapat nama imam. Ya. Kita hari ni masya-Allah, ya. Bukan kata kadang baca hadis pun tak habis, kan? Bacanya pun tak selesai lagi. Jadi sebab tu senangnya apa yang telah ditinggalkan oleh para ulama itulah menjadi panduan kita. Okey tuan-tuan, kemudian katanya lagi, dan sembahyanglah segala makmum berdiri. Ya. Maka jadilah atas tiap-tiap seseorang daripada mereka itulah kefarduannya. Jadi kefarduannya ialah apabila berdasarkan kita mampu berdiri, kita kena berdiri. Imam duduk, itu masalah dia, itu urusan dia. Maka yang telah sudah imam itu sembahyang, ia fardunya berdiri apabila kuasa ia, dan sembahyang duduk apabila tiada kuasa ia. Jadi dia hal dia, kita hal kita, begitu ya. Dan begitu juga sembahyang dengan menyingking dan berisyarat apabila tidak ada kuasa rokok dan sujud. Dan sembahyang segala makmum sebagaimana kuasanya. Okey. Ya, dan begitu juga sembahyang dalam keadaan kita terpaksa menggunakan isyarat-isyarat. Isyarat rokok, isyarat sujud dan sebagainya. Kerana tak mampu, itu persoalan kalaulah berlaku, maksudnya kalau dipanjangkan lagi persoalan ini. Imam tengah-tengah sembahyang tak boleh pula nak sujud. Imam tak boleh nak sujud. Tak tahu apa sebabnya. Tiba-tiba dah keras aja gitu, tak boleh nak sujud. Atau imam tak boleh lah nak tu. Jadi imam terpaksa menyelesaikan sembahyangnya dengan isyarat saja dah. Dah tak boleh dah. Budak kejang ke apa namanya yang kalau kat dekat tu simpul mengkarung, apa nama? Dia berkata nak dapat duit. Kalau simpul mengkarung tu, tapi yang saya tengok selalunya kena keluar duit. Sebab dia kena pergi Clanet lepas tu. Tapi orang tua-tua dulu kata, simpul mengkarung nak dapat duit katanya. Kalau kena begitu kejang tuan-tuan, dia imam, Allahu Akbar, duduk antara duduk sujud, tiba-tiba dah tak boleh berak lah, dah keras ke situ. Kan? Macam mana dia nak menyempurnakan semayang dia? Dan macam mana dengan makmum? Jadi dikiaskan sahaja, apabila sekalipun imam menyelesaikan semayangnya dengan isyarat, maka makmum tetap kena sujud. Jangan kita pun ikut, imam dah gitu je, kita pun gitu je semua. Haru, kan? Sebab apa? Imam dah pakai isyarat, kita pun isyarat jugalah. Ada dia sama juga, dikiaskan isu ini tadi dengan persoalan itu. Persoalan imam duduk, itu hal dia, kita kena berdiri sebab kita memang asasnya rukun sembahyang itu berdiri, kita berdirilah, kita mampu berdiri. Okey. Dan sembahyang segala makmum sebagaimana kuasanya, maka sembahyang sekaliannya sebagaimana kefarduannya, maka memadai semuanya sembahyangnya. Semua yang sembahyang tadi kira selesai. Tak ada timbul isu imam tak ada, imam tadi pun selesai sembahyang dia, sebab itu saja kemampuan dia. Dan kita tak tahu bagaimana sakitnya dia, apa yang ditanggung waktu dia tengah solat tadi, sehingga dia mungkin tak boleh rokok, atau sehingga mungkin dia tak boleh sujud. Masalah 187, masalah imam yang kuasa berdiri, barulah masalah dah selesai tuan-tuan. Tapi ni ada lagi. kalau ada apa lagi, imam yang berkuasa berdiri, maka sembahyang duduk, apa hukumnya? Ni imam memang cari pasal, dia boleh berdiri, tapi saja dia buat akal duduk. Kan? Kata Syafi'i, jikalau sembahyang imam akan sembahyang fardu dengan satu kaum hal keadaannya duduk, padahalnya dia kuasa berdiri, maka mereka yang di belakangnya berdiri tadi, nescaya adalah imam itu tiada baik dan tiada memadai sembahyangnya, dan memada sembahyang orang belakang. Sembahyang makmum sah, sembahyang imam tak sah, sebab dia boleh berdiri, tapi dia saja banyak akal tuan-tuan, dia duduk. Mentang-mentang lepas ngaji, buat cubalah isyak sekarang katanya, mana gaya katanya. Tak ada, nak cuba-cuba, nak try-try tak boleh. Melainkan memang sungguh-sungguh keadaan itu menjadikan dia tak boleh untuk berdiri. Ini yang dimaksudkan, kalau dia kuasa berdiri tapi dia sembahyang duduk, maka sembahyang dia yang tak sah, sembahyang makmum sah.
Ya. Dan memada semayang orang yang di belakangnya kerana bahawasanya mereka itu tiada diberati mengetahui kuasa imam berdiri atau tidak. Makmum tak perlu nak tanya banyak-banyak. Kan? Imam, tak boleh bangun kata dia. Sakit sesangat-sangat katanya. Kan? Okey, selesai. Kita tak perlu nak tanya sakit tang mana. Iya ke sakit? Sakit sikit tak payah. Kita tak perlu pun nak tanya banyak-banyak imam tu. Itu bukan tanggungjawab kita. Dia duduk, itu hal dia dengan Allah. Kan? Kita tetap kena berdiri, selesailah urusan kita. Kalau dia temberang dekat situ tuan-tuan, semayang dia yang tak sah. Semayang dia yang tak sah. 188. Masalah, makmum tahukan imamnya kuasa berdiri, apa hukum semayangnya itu? Dan jikalau tahu setengah daripada makmum akan semayang imam hal keadaannya duduk dengan tiada sakit. Ni ada pula dia punya kroni, dia tahu. Geng dia tahu. Geng-geng dia tahu yang kata imam tu semayang duduk tu akal aja. Ya. Macam mana pula kalau macam tu? Dia kata, dan jikalau tahu setengah daripada makmum akan semayang imamnya hal keadaannya duduk dengan tiada sakit tadi, maka semayang ia di belakang imam itu hal keadaannya berdiri, nescaya mengulang makmum itu akan semayangnya. Jadi siapa yang tahu, yang sepakat, yang pakat dengan imam tadi ke semayang tu, semua kena ulang semayang, semua tak sah semayangnya. Jadi masalahnya clear. Yang tak tahu dan kita bersangka saja apa yang imam telah berlaku kepada imam, kita kekal berdiri. Tapi kalau imam tu kata aku sekarang kalau aku pening-pening sikit, dia imam makmum dah beritahu, mam jangan makan banyak sangat durian, kamu pening. Hari tu 3 biji boleh aja katanya. Itu 3 biji itu imam muda lagi katanya. Ini udah 5 siri. Boleh juga katanya. Okay. Habis kalau imam penin, jadi kalau penin semayang duduk. Tengok semayang sunat dah duduk dah. Kan? Itu dia pun dah bisik, aku ni macam penin lah rasanya. Itulah tadi dah makan banyak. Tuan-tuan, kalau dia memang makmum tahu bahawa dia ada sesuatu yang kalau dia duduk itu bukan pada sebab yang sebenar. Tapi kalau memang betul dia penin tadi tuan-tuan, janganlah pula itu kan. Ni kalau penin akal-akal aja, akal penin aja ke. Yang ni yang dikatakan orang yang tahu, orang itu pun tak sah semayangnya. Orang tu pun juga tak sah. Apatah lagi pula rundin pula lagi. Boleh pakat pula lagi aku nak semayang duduk dan sebagainya. Kerana bahawasanya semayang ia di belakang orang yang diketahuinya bahawa semayangnya tiada memadai. Jadi semayang imam itu hal imam, tapi semayang kita tetap tak sah. Kerana kita tahu imam itu duduk dalam keadaan yang tak layak. Dia semayang duduk pada keadaan yang tidak selayaknya. 189. Masalah, imam itu wajib makmum menurut akan dia dalam semayang. Apakah dalilnya? Seperti mana yang telah kita bacakan dalam hadis ini tadi, innamal imamu innama ju'ila. Dia ada satu hadis innamal imam saja. Ada satu lagi hadis innama ju'ila. Ini yang berlaku dekat sini au ni ada kemungkinan itulah sedikit keraguan pada perawi hadis, atau adakah Rasulullah hanya menyebut innama atau disebut innamal imam atau innama ju'ilal imam. Kemudian daripada sudah selesai Nabi daripada semayang dengan kami sebagai makmumnya dan memberi salam, lalu berpaling ia berhadap kepada kami kerana mengajar kami semayang menurut imam. Maka sabda baginda, hai sekalian kamu yang hadir, hanya senya imam itu, atau sabda baginda, hanya senya dijadikan imam dalam semayang itu supaya diikut atau diturut dengan dia, maka turutlah olehmu sekalian akan dia. Inilah dalil wajib makmum itu menurut imam. Wajib makmum menurut imam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dalam fiqh kita ada perkara-perkara, sebab tu salah satu syarat dalam persoalan makmum ini dengan imam ni tadi tuan-tuan ialah tak boleh menyalahi imam pada perkara-perkara sunat yang buruk pada pandangan fiqh. Kalau kita menyalahi imam, benda tu sunat, tapi kalau dianggap buruk kita menyalahi imam, maka tak sah semayang. Antaranya apa tuan-tuan? Antaranya ialah apabila imam sujud sajadah, kita kena sujud sajadah. Lagi kalau imam tak sujud sajadah,
kita pun tak boleh sujud sajadah. Ya. Ya. Apa lagi? Sujud sahwi. Ini benda-benda sunat. Sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, kita kena sujud sahwi. Walaupun kita hanya angkat takbir baru. Allahu Akbar. Malaslah nak duduk. Kan? Imam nak beri salam tadi. Tiba-tiba Allahu Akbar. Dia sujud sahwi pula imam tadi. Aku tak ada apa salah katanya. Aku baru je ngikut. Takkan nak kena sujud? Kena. Kan, ya? Dalam isu ni dia kena sujud sahwi. Ya? Tapi dia ada berbeza pula. Kalau imam tak sujud sahwi, ya, maka makmum boleh sujud sahwi. Ya, boleh. Ya. Sebab tu tuan-tuan, dia dalam perkara-perkara sunat dia ada martabat dia. Dia ada 4. Ya. Dia ada 4. Ya. Yang paling kuat ialah sujud sajadah. Ya, imam buat, kita kena buat. Imam tak buat, kita tak boleh buat. Ya. Yang kedua kuat, sujud sahwi. Yang ketiga kuat, tahiyat awal. Yang paling ringan, kunut. Imam buat, kita tak buat pun tak apa. Imam tak buat, kita buat pun tak apa. Dia yang paling ringan sekali dalam 4 perkara sunat, ya, yang kita boleh, yang tak boleh menyalahi imam itu ialah kunut. Jadi sebenarnya bila kita ngaji fiqh ni tentang kita, tak ada masalah lah sebenarnya. Orang kunut tak kunut ke apa ke, kita pun tahu. Dari sudut fiqhnya, kunut ini paling ringan. Paling ringan. Ya. Dari sudut perbahasan dia. Jadi kalau saya nak sebut juga tuan-tuan, kalau dah dikatakan sujud sajadah itu yang paling kuat, maka sebab itu kalau bila nak dilakukan sujud sajadah, kena beritahu makmum. Kena beritahu makmum. Ya. Supaya makmum tidak terpinga-pinga. Apatah lagi pada sembahyang yang bukan kebiasaan, kan? Ya, biasanya pagi Jumaat tu je lah. Ini waktu lain membedalnya sujud sajadah juga. Kan? Jadi yang itu kena beritahu. Kalau tidak, makmum sekarang tak terpinga-pinga makmum. Ya. Jadi sedangkan makmum menyalahi imam dalam hal sujud sajadah ini boleh membatalkan sembahyang. Tuan-tuan, saya baca ayat sejadah tapi saya malas sujud katanya. Boleh pula. Boleh. Tu kuasa imam. Ya. Saya tak nak sujud. Saya memang baca sujud sejadah pagi ni tapi saya tak nak sujud katanya. Allowance tak masuk katanya. Iya. Jadi tak nak sujud tu imam, tak nak katanya. Saya baca juga tapi sujud saya tak nak. Tak boleh pula kita sujud. Kalau kita sujud, kita batal. Ya. Imam baca, apa pasal dia tak sujud? Aku tak tahu, aku kira sujud juga. Tak boleh. Dia itu dia punya bendanya. Fiqhnya gitu. Dan paling ringan ialah, ya. Yang paling ringan ialah kunut. Ya. Sampai ke tahap kunut ni imam buat, kita tak buat pun tak ada batal. Imam tak buat, kita buat pun tak batal. Dia beza, kan? Ya. Okey, tak apa tuan. Kemudian kita tengok lagi. Kemudian dia kata, imam itu apakah yang wajib makmum menurutnya? Sekarang imam ni dekat mana yang kita wajib ikut? Ya saudaraku, dalam masalah 189 diterangkan dalil wajib menurut imam oleh imam. Tetapi adakah wajib diturut oleh imam yang kuasa berdiri? Hanya dia nak fokuskan tajuk berdiri je tuan-tuan. Dia pun tak nak fokuskan tajuk-tajuk fiqh yang lain tu, ya. Tapi dalam isu berdiri ni tadi, dia kata, tetapi adakah wajib diturut oleh imam yang kuasa berdiri? Adakah imam duduk kerana tiada upaya berdiri? Maka jawabnya, ya, seperti mana masalah 186 tadi. Dan adakah pula wajib diturut oleh imam itu, oleh makmum itu sampai kepada niat imam, yakni fardu sama fardu dan sembahyang sunat sama sunat, sehingga tidak boleh menurut imam sembahyang sunat akan fardu dan sebaliknya. Maka di sini sudahlah berselisih ulama dengan sebab masing-masing dapat mafhum dari sepotong hadis. Tuan-tuan, hadis itu satu saja. Imam itu dijadikan dia supaya kamu ikut dia. Maka di sini pecahan fiqh membincangkan sampai ke tahap boleh tak kalau imam tu sembahyang sunat, kita sembahyang fardu. Ya, boleh atau tidak? Atau kalau imam tu sembahyang fardu, kita sembahyang sunat, macam mana pula hukumnya? Kerana kita sudah tidak selari dengan imam. Ya. Dia kata dekat sini, kata Nawawi dalam syarah Muslim, bermula makna sepotong hadis pada Syafi'i dan satu taifah, iaitu menurut imam pada af'al yang zahir. Ya, dan kata Malik dan Abu Hanifah dan lain daripada keduanya, hadis itu menurut imam pada segala fa'il dan niat. Tuan-tuan, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, dia kata niat ni pun kena sama, tak boleh berbeza. Sebab tu kalau imam sembahyang fardu,
kita tak boleh semayang sunat, atau kalau sebaliknya imam semayang sunat, kita tak boleh semayang fardu sebab niatnya berbeza. Imam Syafi'i hanya melihat kepada af'al, kepada perbuatannya. Selagi mana semayangnya ada rokok, ada sujud, boleh ikut. Sebab itu kita ni yang tak boleh ikut semayang imam ni, 2 semayang je tak boleh ikut. Kan? 2 semayang je yang kita tak boleh ikut. Yang pertama semayang mayat, semayang jenazah lah, kan? Tak boleh ikut. Kita nak semayang Zuhur, tengok orang semayang, oh, ada ramai orang semayang tu, Allahu Akbar. Tengok mereka tak rokok-rokok, kan? Itu tak boleh ikut sebab semayang mayat memang tak ada rokok. Sebab itu tak boleh ikut. Yang kedua, semayang yang tak boleh ikut ialah semayang gerhana yang ada 2 rokok tu, yang ada 2 qiyam 2 rokok. Tapi kalau semayang gerhana je macam semayang biasa, boleh ikut juga, kan? Tapi tiba-tiba tuan-tuan, kita akan semayang gerhana dengan kaifiat yang ketiga, yang paling afdal, lepas Fatihah, surah, rokok, bangun balik, Fatihah, surah, kemudian rokok, kan? Oh, yang tu pun tak boleh ikut. Sebab apa? Dia punya af'alnya dah tak sama dengan semayang kita yang biasa. Sebab semayang kita yang biasa, lepas rokok, iktidal, sujud lah. Dia Fatihah balik. 2 semayang itu saja dalam mazhab kita Syafi'i yang kita tak boleh ikut. Tapi kalau yang lain-lainnya semua boleh ikut. Kita semayang 2, imam semayang 4, boleh ikut. Boleh ikut. Kita 2, imam 4, boleh ikut. Kita sikit, imam banyak pun boleh ikut, tuan-tuan. Tak ada masalah. Sebab yang kita, yang hanya diambil kira ialah af'alnya. Kita tak ambil kira niatnya. Tak ambil kira niatnya. Yang ni yang dibincangkan di sini tadi pada Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, niatnya pun akan diambil kira, tetapi dalam pandangan Imam Syafi'i yang diambil kira hanya af'alnya sahaja. Masalah baru didetailkan pula. Ini kitab ni lain, tuan-tuan. Dia lepas bincang didetailkan dengan contoh. Masalah semayang fardu di belakang semayang sunat. Dia semayang fardu, imam semayang sunat. Itu maksudnya lah. Dan dia kata, dan kerana inilah, yakni kerana menurut imam pada segala fa'ilnya yang zahir, seperti makna pada mazhab Syafi'i pada hadis yang terdahulu, boleh semayang fardu di belakang semayang sunat, dan boleh semayang sunat di belakang semayang fardu. Maka sebab itu dalam mazhab kita Syafi'i, kita boleh belaka. Orang semayang fardu, imam semayang fardu, kita semayang sunat boleh ikut. Imam semayang sunat, kita semayang fardu pun boleh ikut. Tak ada masalah. Hingga dia kata Zuhur di belakang subuh pun boleh. Habis tu imam kunut, imam pun bagus punya imam, udahlah dia semayang qada, subuh qada, kunut pula lagi. Kita dah sebut tadi, terpulang. Nak kunut lah sama dengan imam, tapi kita semayang Zuhur, dia semayang subuh. Boleh. Atau berlaku sebaliknya pula, kita semayang Zuhur, dia pula semayang subuh dulu. Aku subuh belum lagi, katanya. Udah Zuhur ni, tadi tidur, katanya. Dia semayang. Habis tu macam mana nak buat? Tunggu lah. 2 rakaat lagi tunggu. Tak bangun-bangun, aku subuh, katanya. Patut kamu tak bangun-bangun dah. Orang lain semua bangun rakaat ketiga, rakaat keempat, dia 2 je duduk aja nunggu. Memang beri salam, dia beri salam. Apa kamu semayang 2 je? Aku semayang subuh, katanya. Boleh kan? Boleh dalam mazhab Syafi'i. Boleh. Maknanya tak ada kira, tuan-tuan. Kita dalam kaedah Syafi'i ni, dia tak ada kira. Tonggang terbalik macam mana pun tak ada kira. Tapi pandai-pandai lah fikir pula. Tak kemalu pula dibuat je macam tu, kan? Kalau rasa tak sesuai, janganlah buat. Tapi benda segi fiqh boleh. Fiqh boleh. Kan? Tak ada, fiqh tak menghalang. Sebab dari sudut fiqhnya, kamu nak semayang berjemaah, tu bagus, silalah. Kamu nak qada pun berjemaah juga, silalah, tak ada masalah. Ada peluang untuk berjemaah, nak berjemaah. Dia kata saya nak semayang Zuhur, ada kawan janjilah, dia lambat sikit, dia tengah makan roti canai lagi, roti canai dia belum sampai, dia katanya. Jadi dia dah pergi dulu. Jadi orang semayang Zuhur, dia nak semayang subuh dulu, kawan datang, jadi dia tak lepas juga semayang jemaahnya. Dia nak, contohlah, dia akal orang macam tu contohnya. Kalau dah gitu-gitulah. Jadi maknanya tak ada, kita kata begitu. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i ini dia agak paling senang lah. Dalam bab solat berjemaah ni paling senang. Berbeza dengan mazhab Hanafi, agak keras. Dan begitu juga dengan mazhab Maliki. Dalam setengah-setengah perkara, Hambali pun agak keras. Tapi tak nafikan juga dalam setengah-setengah perkara Syafi'i paling keras.
Ya. Contoh yang paling ketara sembahyang Jumaat lah, kita 40 kan. Paling keras lah kira banding dengan Maliki, Hanafi dan Hambali yang lebih ringan kan. Dia ada juga kita yang keras juga. Dalam bab 40 ni kita yang paling keras berbanding dengan yang lain. Kemudian tuan-tuan, masalah 193. Makmum disuruh Nabi menurut imam pada takbiratul ihram dengan sabda baginda, fa iza kabbara fakabbaru. Maka bila mengangkat takbiratul ihram oleh imam, maka hendaklah mengangkat takbiratul ihram kamu. Kata Nawawi, pada sepotong hadis ini dalil atas wajib menurut makmum bagi imam pada takbiratul ihram. Sebelum saya baca habis tuan-tuan, teka-teki sikit. Apa dia rukun semayang yang kalau kita dahulu daripada imam batal semayang kita? Apa dia rukun semayang yang kalau kita dulu daripada imam batal semayang kita? Jadi itulah yang pertama, takbir. Takbir ni paling kuat tuan-tuan. Takbir ni paling kuat. Kita dulu sekali aja, tak ada can langsung. Sedangkan rukun lain ada can, ada 2 kali can. Tapi takbiratul ihram tak ada can. Belum lagi imam akan takbir, Allahu Akbar, lantoklah imam lambat. Tak ada hal, habis. Tak sah semayang kita. Yang kedua, apa dia rukun yang kalau kita dulu daripada imam kita batal semayang? Memberi salam. Memberi salam. Melainkan memberi salam ada kecuali juga. Memberi salam ada kecualinya. Kecuali apa? Kecuali niat mufaraqah. Kecuali niat mufaraqah. Tapi kalau saja beri salam dulu, asyik-asyik imam aja, hari ni aku dulu katanya, lebuh langsung. Dia tak apa masalah dia hari tu, dia selalu imam aja, kena tunggu imam, hari ni aku dulu katanya. Habis. Tapi kata ulama, melainkan kalau memberi salam ni dia niat mufaraqah, tu hal dia lah. Kamu beri salam awal tadi, aku niat mufaraqah. Apa sebab? Aku tahulah katanya, rupa dia nak terkentut. Dia tak cerita, itu hal dia lah. Kan? Tapi kita pun tak payahlah selidik teruk-teruk, tanya macam polis pula, tak payahlah. Tapi kamu mufaraqah tadi. Okey, kalau mufaraqah okey lah. Saja, kalau saja tak boleh. Saja tak sah. Yang lain-lain boleh tuan. Dan paling ringan dalam bab rukun ni, apa dia yang kita boleh mendahului imam? Yang paling ringan dalam bab rukun, itulah dia rukun qauli yang lain. Fatihah, walaupun makruh lah kalau kita mendahului imam pada Fatihah, makruh. Kita mendahului imam dalam tahiyat, makruh. Kita mendahului imam dalam selawat kepada Nabi, makruh. Tapi siapa pula nak tahu kita dulu tak dulu? Sebab tu imam ni penting dia punya rhythm imam tu kena sama. Dan makmum pun jangan pula tu terlalu sangat mengejar imam. Jadi kita dah tahu dah rentak imam tu gitulah kita ikut. Jangan walaupun dia tidak sampai batal, kerana rukun qauli ni tak sampai batal. Kalau kita laju lebih awal daripada imam pun dia tidak batal. Tapi sebaiknya kalau boleh jangan terlalu lambat, itu akan jadi makruh. Terlalu lambat pula jadi makruh. Imam dah lama baca tayat akhir dah, dia nak habis dah tayat akhir, kita belum bangun-bangun sujud lagi. Kan? Ada juga tuan-tuan pasien makmum macam tu, dia sujud banyak doa dia bacanya. Jadi dia tak bangun-bangun lagi, imam dah nak beri salam dah. Walaupun rukun qauli macam itu, tapi kalau terlalu lambat pun tidak bagus. Tapi kalau terlalu cepat pun tidak bagus juga. Hanya tidaklah sampai kepada batal. Tapi kalau rukun fi'li, 2 rukun boleh menjadi batal. Boleh menjadi batal. Satu rukun yang kalau kita mendahului imam batal, itulah dia takbiratul ihram dan tahiyat dan memberi salam tadi, dan memberi salam. Tapi memberi salam masih ada dia punya pengecualian dia, melainkan kalau dia mufaraqah tadi ya. Kemudian dia kata lagi, apabila mengangkat takbiratul ihram imam, maka hendaklah mengangkat takbiratul ihram kamu, iaitu makmum. Berdasarkan hadis tadi, wajib menurut makmum bagi imam pada takbiratul ihram, dan bahawasanya memperbuat akan dia itu kemudian daripada imam, yakni mengangkat takbiratul ihram itu kemudian daripada selesai imam daripadanya. Dan jika memulai makmum pada takbirnya sebelum selesai imam daripada takbirnya, nescaya tak sah sembahyang. Imam pula panjang hari tu, Allah, lawan benar katanya, Allahu Akbar. Dia makmum pendek aja, dia habis dulu, bar dulu, imam belum bar lagi, belum habis lagi barnya.
Kadang-kadang dia dah spare dah tuan, dia dah sedia betul ni. Lama benar imam katanya. Ya. Tak tahulah tuan-tuan, saya ada jumpa seorang sahabat. Saya pun tak tahulah sahabat ni dia macam mana. Dia kata, Ustaz, saya takbir saya 16 rakaat. 16 rakaat. 16 harakat. Takbiratul ihram saya 16 harakat. Panjangnya saya kata. Saya baru ngaji katanya. Yang selama ni memang saya pegang 2 je katanya. Habis tu yang ini terkini punya. Ada kitabnya katanya. Tapi tak adalah yang ori, yang photostat je ada. Saya dah tahu dah, ini kalau photostat aja ni, ini memang kitab yang diharamkan. Kitab yang tak boleh keluar kan sebenarnya. JAKIM dah lama haram kan. Ni dapat, saya pun baca. Macam mana Ustaz? Saya kata, ada gurunya ke? Berguru ke ni? Guru ngaji. Kelas pun lambat-lambat tengah malam ni kelas katanya. Kami tak boleh ngaji yang jenis pukul 8 maghrib ni tak main lah. Habis tu start ngaji pukul apa? Pukul 11.30 paling awal. 11.30 malam paling awal. Lingkup saya kata. Ini ngaji dalam hutan ke? Tak kat dalam rumah. Ada orang tertentu aja. Ni syarat-syaratnya. Lengkap syarat-syarat peninnya tuan-tuan. Jadi saya pun no comment lah. Saya kata, taklah dalam bab beramal ni biarlah kita ikut ulama yang ramai. Ikut ulama yang ramai. Kalau ada seorang-seorang yang begitu, kita pun tak kenal siapa, kita pun tak tuduh siapa. Tapi kalau seorang-seorang aja tu, eloklah kita pilihlah yang ramai ni. Yang ramai. Kita pun selalu sebut ahli sunnah wal jamaah. Jamaah tu ramai. Maknanya jamaah tu ialah yang ramai. Kemudian tuan-tuan, jadi tak boleh mendahului imam. Sebaik-baiknya Allahu Akbar. Habis bar baru kita mula. Itu paling bagus. Itu yang paling habiskan bar dulu baru kita pun mula. InsyaAllah Isyak kita 8.46 8.43. Okey, ada 3 minit lagi. InsyaAllah kita baca satu lagi persoalan 193. Masalah makmum menurut imam pada rukun lain daripada takbiratul ihram itu bagaimana ia? Kata Abu Isa telah bersabda lagi, wa iza raka'a farka'u, apabila imam rakaat maka hendaklah rakaat, dan apabila bangkit imam daripada rakaat maka hendaklah bangkit kamu daripada rakaat. Tuan-tuan, senang je ceritanya. Kita ni ikut imam, maka kalau imam bangun, bangunlah. Walaupun baru baca sekali tasbih ke, imam dah bangun. Kan? Ya. Sebab namanya makmum, kita ikut imam. Kita berdasarkan kepada apa yang Nabi anjurkan ni tadi. Nabi sebut dah, bila kamu tu mengikut imam, maka kalau imam bangun. Aku baru satu je, tak ada aku nak habiskan juga 3. Tak perlu. Baru 2, tak perlu. Habis dah 2 pun 2 lah, bangunlah. Bangun. Ini yang kita sebut tadi. Maka sebenarnya tidaklah wajar kalau ada makmum yang sujud lama. Imam dah lama dah baca tayat akhir. Dah lama dah imam baca tayat akhir, dia duduk sujud lagi. Tak wajar. Ini makmum yang kurang adab dengan imam. Makmum yang kurang adab dengan imam. Memanglah kita ni semua pakar bab sembahyang tuan-tuan. Memanglah. Tapi namanya makmum kena ikut imam. Siapa pun imam itu. Kena orang muda, laju. Nak buat macam mana? Kita baru sekali je. Sami Allahu liman hamidah. Sekali je laju betul imam ni. Imam muda. Nak buat macam mana? Kita pasalah. Kalau rasa tak nak, lain kali asal sekarang letak di belakang, kita pula jadi imam. Cepat sangat kamu katanya. Kan? Itu je pilihannya. Kalau imam, ikutlah. Kalau gaya orang muda, kita ikut gaya orang muda. Kalau kita orang tua, kalau imamnya tua, lambat, slow sikit, kita pun kena ikut gaya itu juga. Begitulah secara asasnya. Kemudian katanya lagi, bila berkata imam sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah olehmu Rabbana walakal hamd. Yang ni pun panjang juga perbincangannya tuan-tuan, tentang tasmi' ini. Isu sami Allahu liman hamidah dan jawapan Rabbana lakal ham, Rabbana walakal ham. Wallahu alam. Saya ingat benda ni dah dibincangkan oleh para ulama dulu-dulu lagi, walaupun kita berlapang dada lah tuan-tuan dalam hal isu ini, tapi sebaiknya kita melihat sendiri kitab fiqh Syafi'i dalam hal ini. Hadis ini jelas menyebut walakal ham, dan kita tidak menolak pula. Tidak menolak, hanya bila dibincangkan tentang Ahmad Syafi'i yang lebih dalam isu tasmi' dan tahmid ini. Tasmi' dan tahmid ini mana yang lebih tu, yang dipilih oleh Imam Syafi'i ialah sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal ham, Rabbana lakal ham. Tapi kita berlapang dada tuan-tuan. Kalau ada Rabbana wa lakal ham, sila. Tak adalah pula
tak ada tak betul ke apa ke, tidak juga, silalah. Kalau dia rabbana lakal walakal hamd, sila juga. Tapi asasnya tanpa waw. Asasnya ialah tanpa waw. Dan tapi kita berlapang dada, tu hanya kalau ditanyalah asas ke dalam mazhab Syafi'inya macam mana sebenarnya. Dalam mazhab Syafi'i asasnya ataupun awalnya ialah tanpa waw. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Tapi kalau dibaca juga rabbana wa lakal hamd, silalah. Memang hadisnya ada. Dalam hadis ni memang menyebut rabbana walakal hamd. Tuan-tuan, insya-Allah kita berhenti dekat situ. Sekadar itu dulu sikit perkongsian kita. Sebenarnya ada lagi 1-2 persoalan, tak habis lagi hadis yang pertama ni. Saya sebut tadi memang huraiannya lebih kurang 5 muka. Kita baru baca 3 muka je ni. 3 muka daripada huraian satu hadis, tapi huraian yang agak panjang. Sebab oleh kerana isunya adalah isu yang jarang-jarang, tuan-tuan. Maka sebab itu kita tengok huraiannya agak panjang sikit. InsyaAllah sekadar itu dulu lah perkongsian kita pada malam ini. Yang baik daripada Allah SWT, kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.